Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali. Ada yang pergi bercuti ke? Diucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua murid SK Dato' Haji Baginda. Walaupun awak tak raih kan, tapi awak masih lagi bercuti, betul tak? Okay. So, dalam waktu cuti ni saya harap semua dalam keadaan sihat. Okay. Hai anak-anak, kita mulakan dengan pagi ni topik yang telah cikgu kongsikan pada minggu lepas, iaitu berkenaan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, nombor genap dan nombor ganjil. Mudahnya untuk topik ni, iaitu nombor ganjil ia terdiri daripada nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Manakala nombor genap ialah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Okey. Cikgu terangkan sekali lagi. Ini ialah susunan bagi nombor ganjil. Yang ni ialah nombor genap. Mungkin untuk nilai nombor yang kecil, kita mudah untuk mengenal pasti ia nombor ganjil ataupun nombor genap. Tetapi kalau nombor tu terlalu besar, macam 52, 56, macam mana kita nak tahu ia ialah nombor ganjil atau nombor genap? Tipsnya mudah. Okey. Tu yang pertama, suatu nombor tu apabila dia dibahagikan dengan 2, ada baki. Ia ialah nombor ganjil. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh nombor 21. Kalau kita bahagi dengan 2 darab 1, 2, 1. 2 darab 0, 0. Okey, cikgu minta maaf. Mungkin ruang cukup pula atas ni. Okey. Sekejap. Contoh paling mudah ialah nombor 21. Bahagi dengan 2. 2 darab 1, 2. 1 bawa turun, 2 darab 0, 0. 1 tolak 0, 1. Maksudnya dia dah ada baki 1. Makanya di sini 21 ialah nombor ganjil. Nombor ganjil. Baiklah, ada contoh lain ialah nombor 56. Nombor 56 kita cuba bahagikan dengan 2. Tip dia mudah saja. Semua nak tahu nombor genap atau ganjil, kita bahagikan dengan 2. Okey. Bahagikan dengan 2. Garis tegak sikit. 2 darab 2, 4. 5 tolak 4, 1. Dapat 16. 2 darab 8, 16. Alamak, cikgu cakap tadi kalau ada baki nombor ganjil. Kalau tak ada baki nombor apa cikgu? Bila tak ada baki, tiada baki, ia akan menjadikan nombor tu ialah nombor genap. Nombor genap. Maksudnya nombor 28 ialah nombor genap. Okey, good. So mudah je kan topik hari ni. Nombor ganjil, nombor genap. Kalau boleh dibahagi dengan 2, tak ada baki nombor genap. Kalau ada baki nombor ganjil. Okey, kita tengok contoh yang lain supaya awak lebih mudah faham. Nombor yang besar sikit, nombor 89.
Okey, 89 bahagikan dengan 2. Okey. Untuk topik genap ganjil ni, saya mohon sangat-sangat murid untuk menghafal sifir 2. Okey. Hafal sifir 2. Jangan tak hafal Okey. Cikgu bantulah untuk murid yang lemah. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. 4 darab 2 sama dengan 8. 5 darab 2 sama dengan 10. 6 darab 2 sama dengan 12. Okey, tak apa. Kita buat sampai 6 dulu. Tengok dalam soalan yang cikgu bagi sini, 89 bahagi 2. 2 nak dapatkan 8. So kita ambil 4. Sebab 4 darab 2 sama dengan 8 kan. Okey, letak 4 dekat atas, 8 di bawah. 8 tolak 8 kosong. Kita buat titik saja Okey, 9 turunkan sini. 2 darab berapa dapat 9? Tak ada, tapi yang lebih kecil daripada 9 ialah 8. So 2 darab 4 sekali lagi, dapat 8. 9 tolak 8 sama dengan 1. So 2 boleh bagi 1 tak? Tak boleh, sebab 2 dah lebih besar daripada 1. So 1 ni ialah apa? 1 ni ialah baki. Maka apabila satu nombor dibahagi dengan 2 ada baki, ia ialah nombor apa? Nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Okey, contoh lain ialah 98 pula. Oh, sorry. Okey, kita tengok contoh lain ialah 98. Okey. Sifir 2. Okey. Tadi cikgu dah buat sifir kan? Okey, awak ingat balik sifir tadi ataupun awak catat balik kat kertas lain. Okey, mari kita buat sama-sama. 2 darab berapa dapat 9? Tak ada kan? Cuba yang kecil sedikit daripada 9, iaitu 8. 2 darab 4 sama dengan 8. 9 tolak 8 sama dengan 1. 8 ni turunkan, dia jadi sini nombor 18. 2 darab berapa dapat 18? Sebab tu kena hafal sifir 2. 2 darab 9 dapat 18. Tolakkan jadi kosong. So dekat sini awak dapat lihat pada akhir penyelesaian, iaitu sini ialah kosong, iaitu tiada baki. Bila tiada baki bermaksud nombor 98 ini ialah nombor genap. Okey, faham? Mudah kan? Okey, cikgu bagi contoh yang lain lagi. Okey. Cuba nombor yang lebih besar, iaitu nombor 928. Mencabar sikit ya tak? 928 bahagi 2. Okey. 2 darab berapa dapat 9? 2 darab 4, 8. Sebab apa? 8 lebih kecil daripada 9. 9 tolak dengan 8 berapa? 1. 2 turun bawah. 2 darab berapa dapat 12? 2 darab 6 dapat 12. Okey. 12 tolak 12 kosong. 8 ni turunkan ke bawah jadi sini. Di sini sini. Okey, 2 darab berapa dapat 8? 2 darab 4 dapat 8. Okey, jawapan dia 464. Ada baki?
tak ada baki. Sebab kosong. Tiada baki. Tiada baki. Bila kata tiada baki, ia ialah nombor genap. Okey, nombor genap. Okey, tengok contoh lain. Kita bagi nombor yang lebih besar. Contoh nombor paling besar lagi ialah 1097. Macam mana kita nak tahu dia nombor genap atau nombor ganjil? Cikgu dah ajar tadi. Mesti bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey. 2 darab berapa dapat? 1. Tak ada. Kan? Kosong kan? So, kosong. 1 tolak kosong. 1. Turunkan kosong ni ke sini. Jadi 10. 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Letak kat atas kosong ni 5. Dapat 10. 10 tolak 10 kosong. Okey, next. Turunkan 9. 2 darab berapa dapat 9? Tak ada. Yang lebih kecil daripada 9 ialah 8. 2 darab 4 ialah 8. 9 tolak 8 1. And then turunkan 7. 7. 2 darab berapa dapat 17? Tak ada. Yang lebih kecil daripada 17 ialah 16. 2 darab 8 16. 17 tolak 16 sama dengan 1. Okey, cikgu dah ajar. Apabila ada baki dalam satu, selepas nombor tu dibahagi dengan 2. Bila ada baki, maka ia ialah nombor ganjil. Nombor ganjil. Maksudnya 1097 ni ialah nombor ganjil. Alright, mudah je kan? Baiklah, sebenarnya pada minggu ni kita perlu belajar topik baru, iaitu topik kecil berkenaan dengan pola nombor. Kalau awak rujuk pada buku teks muka surat 11, ditunjukkan tentang pola nombor. Apa tu pola nombor? Pola nombor ialah turutan bagi nombor tu menaik ataupun menurun. Kalau menaik, semestinya ialah operasi tambah. Kan? Nombor tu semakin bertambah. Kalau menurun, operasi apa? Tolak. Okey, kita tengok contoh yang paling mudah lah. Contoh daripada nombor 1 hingga 10. Kalau dia menurun, kita start daripada nombor 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tapi kalau dia menaik nombor 1 sehingga nombor 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tapi masalahnya sekarang ni dalam soalan matematik ia tak bagi semudah itulah kan. Dia akan bagi satu set nombor yang mana akan ada satu garis nombor. Minta maaf kalau garisan cikgu tak tegak. Cikgu cari pembaris sekejap Okey, garis nombor apa pula ni? Okey, garis nombor tegak. Okey, bolehlah tegak tu kan. Okey, katakanlah urutan menaik
diberi dalam contoh muka surat 11. Dia start dengan 28,010. Lepas tu dia bagi 28,000. Allah, pendek sangat. Okay, cikgu kena panjangkan sikit lagi garisan ni. Okey, siap. Garis panjang sikit. Okey, 28,010. Lepas tu dia letak 28,016. 28,016. Lepas tu 28,000. Oh sorry, 28,022. Dan yang seterusnya 28,028. Okey, kita tengok dia punya pola. 28,010, 28,016, 28,022, 28. Kita tengok pada nombor yang hujung. Nombor yang hujung. Okey, sorry. Nampak tak nombor hujung sini? 10, 16, 22, 28. Pertambahan daripada sini ke sini, sini ke sini, setiap pertambahan tu ialah sama, iaitu dia akan tambah 6, tambah 6, tambah 6. Maksudnya pola ini ialah pola naik. Nampak? Mudah kan? Daripada situ kita boleh tahu ia menaik atau menurun. Dia bertambah. Bila kata bertambah, ia menaik. Baiklah, kita tengok contoh lain dalam muka surat 11, iaitu untuk nombor 2. Dia letak 10,017. 10,010. 10,003. 10,000. Oh, bukan 10,000. 9,996. Okey. Murid lihat pada nombor-nombor ni, adakah ia semakin bertambah atau semakin berkurang? Mula-mula 10,017. Tengok ujung dia 17. Lepas tu dia jadi 10. Semakin besar ke semakin mengecil nombor dia? Lepas tu jadi 3. Lepas tu daripada 10,000 dia jadi 9,000. Maksudnya nombor tu semakin kecil. Pergerakan daripada nombor ke nombor ni, dia adalah dia pada bilangan yang sama dia turun, iaitu daripada 17 ke 10 ni dia tolak 7. Tolak 7. Sini 10,010 jadi 10,003. Dia tolak 7 lagi. Dan sini ke sini dia tolak 7. Habis cikgu macam mana nak tahu dia tolak 7 ke tolak 6? Senang. Awak ambil yang mana yang paling besar. Contohnya, di antara nombor ni 10,010 dengan 10,017. Yang mana lebih besar? Ini lebih besar, betul tak? Ambil nombor dia 10,017 tolak dengan, ambil nombor ni pula, 10,010. 7 tolak 0, 7. 1 tolak 1, 0. Sifar tolak sifar, 0. Sifar tolak sifar, 0. 1 tolak 1, sifar. Nampak? 7. So bermaksud dia berkurang sebanyak 7 nombor. Dia berkurang 7. So bila dia berkurang 7 tolak 7 tolak 7 tolak 7,
dia berlakunya pengulangan nombor yang berkurang, ia akan dipanggil sebagai pola nombor yang menurun. Okey. Baiklah, kita tengok pola nombor yang lebih besar untuk pola menurun lagi lah. Sebab menurun ni mungkin agak mengelirukan sikit. Okay. Kita mulakan dengan nombor 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. Okey. Okey. Okey, ini kita tengok. Kalau pergerakan daripada sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Okey. Nombor semakin bertambah ke semakin berkurang? Semakin bertambah. Maksudnya pola untuk daripada 60,000 ke 90,000 ialah pola menaik. Cikgu tulis sekejap. Pola menaik. Berapa dia punya bertambah? Dia bertambah 10,000. 60,000, 70,000, 80,000, dia bertambah pada 10,000. Nampak tak? Kalau tadi kan ujung kan. Ini dia bertambah pada tempat 10,000. Manakala andai kata pergerakan daripada 90,000 ke 80,000, 80,000 ke 70,000, 70,000 ke 60,000. Ini ialah pola yang semakin menurun. Kenapa pola menurun? Okey, pertamanya ialah nombor dia semakin berkurang. Berapa pengurangan dia? Pengurangan dia ialah tolak 10,000. Daripada 90,000 dia berkurang kepada 80,000, 80,000 berkurang kepada 70,000, 70,000 kepada 60,000. Itu ialah salah satu contoh pola mudah untuk awak faham. Baiklah, kita pergi ke soalan yang mencabar sikit. Mencabar sikit. Okey, katakanlah dalam satu garis nombor tu, ini disebut garis nombor anak-anak. Okey, katakanlah ni garis-garis nombor. Cikgu buat dulu dia punya tempat. Okey. Kita bagi contoh 20,200. 20,000, lepas tu kosong, 20,600. Lepas tu kosong, lepas tu okey, ni jangan kosong. Ni kita letak 20,800. Sini baru letak kosong. Okey, kalau diberi soalan macam ni, macam mana kita nak tahu pola nombor tersebut? Okey, yang pertamanya kita kena detect. Kita kena kenal pasti yang mana ada nombor yang berdekatan, yang bersebelahan. Ini kan, nombor 20,600 dengan 20,800. So, cikgu dah ajar. Kalau nak tahu pola nombor, kita akan tengok berapa kenaikan atau pengurangan dia. Kan? Kalau kita tengok sini 20,200 nak ke 20,600, 20,800, ia bertambah ke berkurang? Ya, dia bertambah. So, berapa dia punya bertambah tu? Kita tengok di antara nombor ni 20,600, 20,800. Yang mana lebih besar? 20,800. Okey, 20,800. Kita tolakkan dengan 20,600 sebab 20,600 kecil kan, letak bawah. Okey, berapa dia punya beza? Kosong, sifar,
8 tolak 6 berapa? 2. Sifar. So 200 jawapan dia. Bermaksud daripada 20,600, okey, sorry, daripada 20,600 ke 20,800, ia sebenarnya bertambah sebanyak 200. Bermaksud daripada 20,200 nak ke nombor seterusnya pun tambah 200. Daripada 20,800 ni nak ke nombor seterusnya pun bertambah 200. So, apakah A, apakah B? A sama dengan 20,200 tambah 200 sama dengan 20,400. B, 20,800 tambah 200 sama dengan 20,000 ke? Kan? 21,000 tepat. Okey, itu sahaja ringkas tentang pola nombor. Baiklah, itu sahaja untuk topik minggu ni, kerja rumah. Okey, kerja rumah bagi color lain lah. Sorry. Color apa boleh? Color hijau ni. Color ni. Okey. Okey, kerja rumah minggu ni. Okey, tolong buka buku teks, muka surat 12. Muka surat 12. Soalan uji diri. Buat soalan nombor 1. Soalan nombor 1, 2 dan 3 dalam buku latihan matematik. Buat dalam buku kotak. Okey. Itu saja pada minggu ni. Bye.